Maknanya tak, saya pesankan ibu-ibu sekalian, walaupun yang saya nak sebut tu, walaupun kita dah berumur 50 lebih, 60, tetap juga kita kena hati-hati. Ini zaman fitnah. Boleh faham tak ni? Mudah-mudahanlah bila kita belajar bab ni, adalah sikit kita punya sebagai apa dia panggil shield ni perisai. Jadilah dengan sebab kita belajar ni tambah faham kita. Tapi kadang-kadang pun kena ingat, kalau tidak kerana kita pun anak-anak kita sian dia orang. Tengok mak dia orang joget depan TikTok tu. Cucu tanya, nenek ke ni kata dia. Mak tu nak jawab, anak kita nak menjawab ya ke tidak. Sebab cucu tanya, lain muka nenek, bu, kata dia. Dia tak tahu nenek pakai filter. Allahu Akbar. Bukan betul zaman sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Kaum muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT bagi dapat kita bersama, dan kita nak menyambung pembincangan kita dalam pembincangan halal dan haram dalam Islam sebagaimana yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dan kita sampai di muka surat 258 berkaitan dengan aurat kaum wanita. Selalu orang agak sarkasm kan? Sarkasm kan? Apa maksud dia? Sarkastik payah. Sarkastik. Apa maksud dia? Dia macam orang bukan peli-peli ke gitu? Bukan? Tu betul masing-masing. Apa maksud sarkasm? Betul lah tu, sindir. Payah betul tu. Tak, selalunya bila sebut bab aurat ni, disebut pasal aurat wanita. Jadi ramai hari ni kita tengok, yelah, ni zaman-zaman orang boleh sesiapa pun nak bercakap. Dulu-dulu kena tunggu masuk TV. Sekarang dia nak bercakap dan orang tengok dia. Kita kena faham, dalam pensyariatan ini dia ada dia punya maksud. Kalau kita lihat
yang dihimpunkan oleh ulama-ulama usul fiqh disebut sebagai maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i artinya tujuan syarak di dalam sesuatu pensyariatan. Kalau kita memang benar-benar nak menjadi seorang Muslim yang baik, tentu kita akan cuba memahami mengapa syariat itu diturunkan Allah Ta'ala. Dia kena ke situ dulu. Saya tanyakan orang perempuan, ibu-ibu yang datang ni, apa tujuan datang? Nak belajar baik, mudah-mudahanlah, mudah-mudahan belajar tidak, Allahuaklam, pasal exam tak ada. Baik, tujuan untuk belajar tambah ilmu ajalah. Belajar untuk dapat ilmu, tambah ilmu. Dan saya yakin matlamat akhirnya supaya kita boleh memperbaiki kehidupan dan diri kita. Betul tak? Baik. Maknanya kalau memang kita dengan murni, orang panggil lah, istilah murni ni artinya sofi, artinya solid lah, ya, bukan murni cikgu murni tu. Artinya memang murni matlamat kita itu untuk memperbaiki kehidupan kita sehari ke sehari, menambah baik pemahaman kita sebagai seorang Muslim. Maka tentu kita akan melihat bahawa tujuan syarak menurunkan syariat itu, ataupun kita panggil matlamat daripada semua pensyariatan yang Allah turunkan kepada kita, dan kita akan lihat bahawa matlamatnya adalah untuk kebaikan manusia. Misalnya dalam konteks kita kata pensyariatan aurat ataupun pensyariatan menutup aurat. Jadi memang kita akan lihat seolah-olah ini kalau orang yang tidak hendak melihat dengan pandangan yang murni, pandangan yang telus, maka dia akan mentafsirkan bahawa apa yang disyariatkan ini sebagai suatu kita sebut sebagai apa nama ni, apa ke benda pula lah, maknanya macam penindasan, satu penindasan lah, payah menor pagi ni kan, seolah-olah wanita ditindas, wanita apa nama, diletakkan diskriminasi. Aiwa, ini semua tak boleh jadi wakil rakyat lah, payah betul kan. Makna kenapa itu berlaku? Saya jawab mudah saja, kerana kita tidak murni, kita tidak tulus untuk benar-benar faham tujuan agama menurunkan syariat itu, ataupun tujuan Allah Ta'ala menurunkan syariat itu kepada kita. Tapi kalau kita benar-benar tulus untuk kita nak tahu, kita nak faham, dengan matlamat kita memperbaiki kehidupan sebagai seorang Muslim supaya lebih baik, tentu kita akan cuba memahami dengan betul. Sebab itu bila cerita pasal aurat kaum wanita, kerana hari ini orang banyak petikai, kenapa aurat wanita aja, kenapa aurat lelaki orang tak sibuk? Kita setuju, cuma dari segi impak dia berbeza. Kita ambillah benda yang sama, orang perempuan pakai skirt, sebelah dia orang lelaki-lelaki pakai skirt. Dan memanglah nampak tak berapa apa ni kan, cuma kita nak sebut agak-agak ada beza tak dari segi impak kepada, maksudnya dari segi perbuatan tu. Kita tak usah cerita, tak usah pandang lah, kalau macam itu punya cerita selesai masalah.
Jadi tak payahlah kita ada apa-apa peraturan, undang-undang, semua tak payah. Jangankan dalam agama saja, dalam kehidupan pun pandai-pandai sendiri je lah. Boleh tak begitu? Setuju? Kita pun tak setuju. Kan itu kita sebut pensyariatan ini untuk manfaat manusia itu sendiri. Jadi sebab itu bila Allah Ta'ala sebut ataupun perbincangan berkaitan dengan aurat kaum wanita, cuba kita lihat dari penguraian yang lalu, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa apa yang tidak boleh didedahkan kaum wanita dari tubuh badannya, semuanya adalah aurat yang wajib ditutupinya dan menjadi haram pula mendedahkannya. Ya, jadi maknanya kalau kita faham dalam perbincangan itu, artinya yang boleh dilihat daripada wanita itu selain daripada orang-orang yang mahram dengannya, iaitulah muka dan tapak tangan saja. Kita sebut dah dulu, tapak tangan itu lingkungannya ialah tempat potong tangan atau pergelangan tangan. Hari ni canggih dah. Dulu-dulu mana ada. Tanyalah makcik ni, ada handsok ni dulu. Ada ke mana handsoknya dia? Dulu-dulu lah, orang pakai handsok dulu. Mana maunya, kan? Dan itu realiti dia. Sebab itu, cuma kita bukan kita nak mengatakan bahawa itu perkara yang okey. Kita kata dia tidak sempurna, tetapi tidaklah menyebabkan seorang itu dikira melakukan perkara yang besar. Ya, mungkin dia pakai dulu kan baju apa nama? Baju kurung ni kan jenis begitu kan. Orang panggil apa? Baju kurung apa nama? Dia ada satu lagi apa nama? Dia kancing. Satu lagi lawan dia apa? Jangan jawab berak sudahlah, lain tu. Tak. Satu kancing, satu lagi lepas. Apa benda lah perempuan ni, dia yang makan dia pun tak tahu. Payah betul. Baju kurung, memanglah baju kurung. Tak, maksud saya dia punya lengan tu satu kancing yang ada butang tu kan. Satu lagi cekak tu ada cerut. Oh, lepas bunyinya. Dulu semua jenis begitu kan, baju kurung. Orang tak pakai handsock, betul tak? Tapi saya kata bukanlah maknanya kita consider begitu. Bahkan kalau kita lihat ke belakang, pemakaian tudung ni jauh sangat beza. Ini kalau ibu yang ada ni letakkan gambar sebelah isteri ulama-ulama yang dulu, maka ini yang paling layak jadi isteri kepada ulama tu rasanya. Faham tak? Cuba tengok ulama-ulama yang dulu ni ceritanya bukan 10 tahun, 20 tahun, tak. 80 tahun lepas, 90 tahun sudah. Jauh beza. Boleh faham tak makcik? Tapi bukanlah maknanya kita nak bermudah-mudah begitu. Ya, sebab ada orang kata, orang sekarang aja yang beria sangat. Bukan soal itu. Kan benda ni zaman itu berlalu. Betul tak? Dan dalam keadaan ibaratnya beginilah. Dia panggil apa nama ni, istilahnya kita panggil apa ke benda lah, payah menyebutnya ni. Facilities tu ada. Mengapa tak digunakan? Tentulah kita sesuai dengan zaman. Saya kalau sebagai ustaz zaman sekarang, takkanlah saya nak suruh pakai tudung TV tu balik. Tahu tudung TV yang dia hanya pakai tudung dia tapi nampak rambut putih-putih hitam tu. Boleh faham tak makcik? Itu zaman dulu. Takkan kita nak suruh patah balik ke belakang. Tentulah facilities yang ada sekarang. Boleh faham tak? Itu maksud dia. Jadi maknanya jangan kita comparekan sekarang dengan yang 80 tahun sudah. Nilofa pun tak buat tudung lagi. Siapa lagi? Fazura tak buat tudung. Boy, bukan main. Dah tak ada tudung-tudung bawal dah. Kekabu apa ke nama? Macam-macam nama tudung. Tapi saya ingat ibu-ibu yang ada dalam ni tak ada masalah, boleh terima.
Ini sebahagian-sebahagian yang kita lihat hari ini, lebih-lebih lagi di media sosial lah, ya, media sosial. Sebenarnya kalau kita nak kata, ala Ustaz, perlu ke kita ambil kisah? Nisbah kepada ibu-ibu tak perlu ambil kisah. Faham tak? Nisbah kepada ibu-ibu yang ada ni tak perlu ambil kisah. Nisbah kepada saya dan ustaz-ustaz lain kena ambil kisah. Kerana sedikit itu tidak memberi makna bagus dalam konteks dakwah. Ya, kerana itu mesti dipikirkan, diteruskan. Kalau kita take for granted, kerana yang sikit itu besok yang akhirnya akan menguasai. Maksudnya apa? Oleh kerana kita take for granted, ala biarlah, maka dia orang pun, mereka ni memberikan buah-buah pikiran yang tak tepat ini, akhirnya dengan perjalanan masa semua orang mengambil buah pikiran tu. Yang ustaz pun buat tenang aja, sudahlah tak apalah, biarlah sikit gitu, biarlah dia. Tak. Kita tak kata tu tak bagus. Sekarang ni dalam konteks bertudung ni semua bagus. Saya sebut tadi, kalau kita berdirikan ni semua ni dengan gambar, kalau ambil lah ulama-ulama dulu punya gambar, pakai selendang aja kan, hajah tu pakai selendang, kita punya tudung lagi panjang kan. Kalau letak, inilah sebenarnya isteri kepada ulama tu. Baik, sambung balik. Tegasnya, maka aurat kaum wanita apabila berhadapan dengan kaum lelaki yang asing. Maksud asing ini bukanlah orang asing, ya, maksudnya ialah orang-orang yang bukan mahram dengannya, ya, bukan mahram dengannya. Dan begitu pula ketika berhadapan dengan wanita-wanita yang bukan muslimah. Ini kita dah bincang hari itu, ya, tapi sepintas lalu saya sebut kerana ada pandangan khususnya dalam mazhab kita Syafi'i, bagi orang yang bukan muslimah bila duduk sekali, hukumnya adalah hukum seperti mana bukan mahram. Tapi kita dah bincang dulu kan tentang situasi, kadang-kadang kursusnya sampai seminggu. Kalau sekadar kita sehari macam itu saja, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau sampai seminggu, apa hal pula? Kan, tidur pun siap pakai kod macam nak pergi pejabat. Jadi kadang-kadang perkara itu kita boleh lihatlah bagaimana pandangan-pandangan yang mungkin lebih ringan. Tapi kita tak bincangkan di sini, sebab itu pun kita dah bincang hari itu. Dan kesemua tubuh badannya kecuali dua wajah dan kedua tapak tangannya sebagaimana yang kami pilih. Ini kata pengarang kitab ini, ya, pasal orang Arab memang budaya dia begitu. Orang Arab, mereka ni, itu kadang-kadang kita sebut orang Arab ni, kalau kita tengok dia berpakaian lebih kepada budaya. Kadang-kadang kita confuse sama ada dia ni memang faham atau budaya, ya, sama ada dia betul-betul faham atau budaya, sebab tak ada beza sangat. Kerana sudah ternyata boleh didedahkan oleh kedua anggota itu. Demikian menurut pendapat Ar-Razi. Sebab pendedahan kedua anggota itu perlu dalam masa bermuamalah, yakni berjual beli, mengambil dan memberi. Kaum wanita itu telah diperintahkan supaya menutupi mana-mana anggota yang dianggap tidak darurat atau perlu kepada pendedahannya, dan diringankannya bagi mereka untuk menampakkan mana-mana anggota yang biasanya ternampak dan dihukumkan oleh darurat untuk menampakkannya, kerana syariat Islam itu adalah bersih, mudah dan penuh toleransi. Berkata Ar-Razi lagi, oleh kerana pendedahan wajah dan kedua telapak tangan itu termasuk perkara darurat, maka tidak heranlah para ulama bersepakat menghukumkan kedua anggota itu tidak termasuk aurat. Adapun tumit kaki, maka nampaknya tidak dikira darurat. Jadi tidak heranlah para ulama bertelingkah pada hukumnya, apakah dikira darurat, apakah dikira aurat ataupun tidak. Aurat wanita apabila dipadankan kepada 12 jenis manusia yang tersebut perinciannya dalam surah An-Nur tadi, terbatas pada selain daripada tempat-tempat perhiasan yang batin seperti telinga, tengkuk, dada, kedua lengan, dua betis. Maka mendedahkan perhiasan anggota-anggota ini kepada jenis-jenis manusia yang disebutkan itu sudah dibenarkan oleh ayat tersebut. Ini kena refer ke belakang lah, ya. Siapa yang dibolehkan untuk
melihat, bukan istilahnya melihat, maknanya yang kita sebut apa ya, kita nak panggilkan, dia bukan suruh lihat, maknanya tidak menjadi masalah kalau sekiranya diperlihatkan. Itu ada dalam surah An-Nur, kita dah bincang dulu panjang lebar. Siapa yang ayat 30-31 tu, nisaihinna aw ma malakat aymanahunna, macam semua ada dalam tu. Nanti boleh tengok kalau siapa yang nak rujuk kepada surah An-Nur pada muka surat 247, ataupun boleh lihat dalam ayat Al-Quran ayat 30 hingga 31. Itu jenis-jenis orang atau golongan yang dibolehkan, dikira dibolehkan untuk kita senang cerita sebut berpakaian yang tidak formal. Boleh faham Tak formal ni bukan maksudnya suruh pergi dedah lengan, serah dedah dada, tak tentu pasal. Maksudnya dalam keadaan tak formal itu artinya tidak menutup aurat dengan sempurna. Boleh faham makcik? Oh makcik faham ya? Alhamdulillah, senang je tu, semua dah buat belaka Baik, selain dari anggota-anggota yang disebutkan tadi seperti punggung, perut, kedua kemaluan depan dan belakang, kedua peha, maka tidak dibenarkan mendedahkannya baik kepada lelaki maupun perempuan kecuali suami saja. Apa yang dimaksudkan daripada ayat ini di sini adalah lebih dekat dari apa yang diputuskan oleh setengah para imam mazhab, bahawa selain aurat kaum wanita yang boleh dinampakkan kepada mahramnya adalah selain di antara pusat dan lutut saja. Ini cerita pasal dia hurai sikit tadilah, yang dia kata tu tak boleh untuk semua kecuali suami. Yang ini dia just touch sikit. Ada pandangan yang mengatakan situ pun tak boleh juga, Begitu pula auratnya kepada sesama wanita sepertinya. Bahkan apa yang ditunjukkan oleh ayat di atas berbanding dengan apa yang ditetapkan oleh setengah ulama, cuma dengan mengatakan bahawa auratnya di hadapan mahramnya apa yang mesti ternampak ketika dia bekerja. Maka yang selalunya ternampak daripada badannya ketika menjalankan kerja-kerja rumah tangga pada kebiasaannya, maka mahramnya boleh melihat. Ini yang kita sebut tadi tak formal lah kan. Kalau di rumah kita jarang kita bertudung-tudung macam ni bila nak masaknya, betul tak? Ini nak melilit ni berapa jam dah tu, lilit tak jadi tukar lain, lilit tak jadi tukar lain. Kalau yang jenis makcik-makcik sarung tu senang lah sikit kan, gitu je sampai jalan je sarung kan? Sampai tutup pintu sarung tak habis lagi. Tapi kalau jenis yang lilit ni jenuh juga nak melilit kan. Tapi maknanya nak sebut yang biasa di rumah itu dalam konteks mahram kita sebut dah gitu kan. Ini tak tahulah ni, macam saya selalu ulang-ulang lah kita ni mengaji pangkal, ujung lesap, pergi ke ujung pangkal lesap kan. Saya sebut hari tu pasal apa kita panggil tu, apa istilahnya, bahasa kan, ingat tak saya sebut tu untuk nak memahamkan. Kadang-kadang istilah kita guna tu tak tepat. Kita kata anak buah, jadi kita buat pakai semua anak buah. Faham tak? Saya tak nak ulang lah, pasal dah apa ni dah kan, kita dah bincang hari tu. Jadi kena fahamkan dengan tepat maknanya siapa yang disebut sebagai mahram tu, Jadi artinya dalam keadaan itu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang tak juga, ada setengah-setengah tu tak ada, tak mahu dia. Kalau mak mentua saya pun kadang-kadang menantu-menantu yang lain datang kadang bertudung dia, dengan saya je dia tidak mungkin agak sebab duduk serumah kot kan, yang lain tak serumah kan. Jarang dia tak bertudung kalau dengan menantu lain, wahal menantu sama. Tapi memang mak mentua saya pun cakap, dia kata mak dengan kamu je, kata dia special, yang lain tak. Ni jangan bagi tahu orang Tak, maksud saya tu kadang-kadang kita pun tak selesa, betul tak? Walaupun dia itu pangkat anak buah, macam itulah. Jadi senang cerita, keluasan itu bukan artinya untuk kita tak tentu pasal. Maknanya anak buah yang datang, contohlah kan, anak kita datang, anak kita pun dah besar, tak pasal kita berkembang, tak pasal kenapa mak ni
tak apa, ini kau boleh tengok, kata dia. Tak, bukan begitu. Maksud saya, boleh faham tak? Artinya yang biasa, kalau kita kat rumah kita pakai t-shirt, katakan cucu kita datang, kita pun selesa dengan pakaian tu, carry on. Ada setengah orang dia tak selesa pakai t-shirt walaupun dengan cucu. Dia tak selesa, dia kena pakai proper juga. Cucu datang, jap, nenek tukar baju, kata dia. Kan cucu pun pening, ni nenek aku ke bukan, kata dia. Itu bukan isu dia. Ini yang kita sebut tadi. Boleh faham Hatta dalam perbincangan tadi berkaitan dengan suami, kan ada disentuhkan tadi kan. Hatta dengan suami pun ada pandangan mengatakan seluruh badan kecuali yang terpusat dengan lutut. Ini saya ingat perkara yang dibincang oleh para ulama, dan dari segi praktis pun begitu juga. Ya, itu bincang sendirilah, PM tepi, tak payah bincang. Boleh faham tak? Oh makcik, faham ke tidak? Suami-suami kita, bini-bini kita bincang sendiri sudah. Kan, tak payah nak tanya. Agama dah letak dah, kecuali suami isteri. Dah habis cerita, stop dekat situ. Tak payah nak tanya. Suami saya, tak payahlah, itu benda bincang lain lah. Boleh faham tak? Dah, kadang-kadang orang perempuan ni dia sibuk tanya yang pelik-pelik. Termasuk juga orang lelaki. Bincanglah. Kalau dah isteri tu tak setuju, tak payahlah. Kan, contohnya, apa yang you malu-malu dengan kata dia, pakai je lah swimming suit. Dah isteri tu tak lalu nak pakai swimming suit. Yang boleh faham tak maksud saya? Jadi ini perkara ada keluasan, tetapi bukanlah suatu perkara yang sampai mendatangkan rasa tidak selesa. Boleh faham? Memang ada orang macam itu, dia tak selesa walaupun suami isteri. Nak buat macam mana? Yang kita sibuk, alah kau suami isteri kau kan suami kau. Makcik, yang makcik menyibuk kenapa? Bukannya kita ada kena mengena dengan suami isteri itu. Boleh faham? Gitulah. Tahulah faham ke tidak tu. Sebab itulah Allah Ta'ala, saya nak sebut, jangan orang merasakan bahawa syariat ini begitu mengikat sehingga tidak ada kelonggaran. Sebenarnya salah faham kita, kan? Salah faham kita sendiri, atau kadang ketika latar belakang. Ada orang dia punya malu tu tebal sangat. Tapi nak buat macam mana? Walaupun dia suami isteri, dia dibincang berdua lah. Itu je cerita dia. Sebab itulah Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman supaya menutupi dirinya dengan kain jilbab. Jilbab ni maknanya kain panjang, yang mengelubungi dirinya dengan sempurna setiap kali hendak keluar untuk suatu keperluan, agar mereka berbeza dengan wanita-wanita lain dari orang-orang kafir dan orang fasik, yakni orang jahat. Nampak? Itu satu perkara. Jadi terpulanglah kalau kita nak rasa disamakan antara kita dengan bukan Islam. Kalau kita tak rasa apa-apa, terpulang nak buat macam mana. Tapi tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan hal aurat ni supaya nampak terbeza. Faham tak? Nampak terbeza. Ini orang Islam, yang ini bukan Islam. Nampak? Dan kita pun nampak secara lahiriah, ini orang yang baik, ini orang yang fasik. Lahiriah. Boleh faham tak? Jadi begitu jarang. Tapi cuma macam saya sebut hari itulah hari ini kita susah juga nak compare. Sebab orang-orang yang buat kerja yang bukan-bukan ni pun kadang-kadang lebih kurang aja pakaian ni. Bahkan kadang-kadang berpurdah pula. Hari itu saya ada sebut, minta maaf hari itu saya ada sebut. Jadi merisaukan kita juga. Ini yang kejap lagi kita sentuhkan insya-Allah. Lantaran Allah Ta'ala telah menyuruh Nabi-Nya SAW untuk menyampaikan perintah ilahi yang umum ini kepada umatnya menerusi firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu. Ni Al-Ahzab ayat 59 ya. Siapa yang tak ada buku nak tulis, ayat tu ayat surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang yang beriman,
supaya merendahkan jilbab-jilbab mereka ke atas diri mereka, yang demikian itu agar mereka tiada dikenali lalu tidak diganggu. Tujuannya itu, saya rasalah secara umumnya kita jangan ambil hal itu dalam bentuk kewujudan. Maksud saya kewujudan artinya ada je Ustaz orang yang pakai elok-elok semenggah tapi kena kacau. Betul. Tapi kita ambil secara umum. Secara umum, kalau kita berjalan elok dengan pakaian kita, of course sesuai dengan perilaku. Kalau terbahak-bahak kat tepi jalan, tudung labuh sampai ke tumit pun tak jadi. Kan? Beria berjoget-joget gitu. Macam tu alah, bapa tak tahu pula menyampah asyik. Tak, maknanya kalau macam itu dekat dalam media sosial, tentulah itu memang mengundang. Sebab itu saya sebut dah banyak kali, aurat ini aurat pula. Menutup aurat ini tujuannya menjaga maruah. Maruah itu ditutup. Jadi maruah itu bukan hanya soal tubuh badan kita. Maruah bukan soal tubuh badan. Jadi maknanya kita matlamat daripada menutup tubuh badan itulah memelihara maruah, supaya tidak dicemari, supaya orang tidak mempermain-mainkan kita macam yang berlaku kan. Saya rasa, saya selalu sebut, bukan kat muslimat saja, kuliah-kuliah muslimin, kuliah maghrib saya sebut, saya kata jangan tak ada kerja kita orang masjid. Sebab saya tak malu untuk nak sebut begitu, sebab itu yang berlaku. Kadang-kadang orang masjid buat main-mainkan gambar bini orang kan. Bila hari Khamis, konon-kononnya Khamis malam Jumaat, tak tahulah apa benda lah masalah orang Melayu ni kan, dia keluarkan gambar bini orang, dia buatnya ayat kelakar kat situ. Abang balik, jangan tak balik. Satu, kena ingat tu isi orang. Tetapi satu sudut yang lain, padahal muka suka sangat kita mengupdatekan gambar-gambar kita, maka akhirnya orang jadikan untuk dipermain-mainkan. Boleh faham tak makcik? Opahnya main opah, kadang gambar orang tua pun dia ambilnya juga. Nah, sungguh dia nak buat kelakar sebenarnya. Tapi masalahnya, kalau kita lah itu gambar mak kita, marah tak kita? Tentu marah. Kalau keluarga kita, tentu marah. Apatah lagi isteri kita, tentu marah. Tetapi kita sendiri, orang perempuan, kena jaga. Kalau kita tak menjaga diri kita, sebab itu matlamat dia supaya tidak dikenali. Bukan tak kenali itu artinya sampai orang tak kenal. Ni siapa ni? Jangan tanya siapa saya. Tak. Saya ingat dulu-dulu mengaji dulu, ya, masih di universiti lah. Mungkin kalau ustazah-ustazah ni dengar marah dengan saya. Saya orang aktif dengan persatuan, ya. Jadi kadang-kadang bila kita berjumpa dengan mahasiswi ni, bila bercakap urusan kerja je, pelajar baru, urusan program, itu je, tak ada nak mengurat dia pun. Tapi dia bercakap tu dia paling belakang. Dia punya tak nak dikenali tu, dia paling terus kan. Saya pula jenis cakap lurus je. Saya kata ustazah, kalau ustazah paling belakang macam ni, saya cakap dengan dinding je lah, marah dia. Itu terlampau sangat. Tapi saya ingat budaya itu dah tak ada dah lah sekarang. Sebab saya tengok semua pakat TikTok belaka, mana paling bendanya kan. Tapi dulu-dulu begitu sekali kan. Maknanya dia kononnya tak nak dikenali. Kadang kita bercakap ni memang balik tirai. Dekat Malaysia tak ada tu kan. Jumpa, baik Ustaz, boleh jumpa saya nanti selepas daripada kelas ya. Baik, jumpalah dekat tirai. Kata baik, macam mana kita ni nak buat macam mana program ni, benda ni macam ni. Dia kata baik, gini. Saya kata ni siapa ni? Dia kata jangan tanya siapa saya. Sudah. Terlampau tak nak dikenali, naya juga kita kan. Jadi kita kena nak buat urusan itu ketika itulah. Tapi alhamdulillah ustaz-ustazah ni balik semuanya ada TikTok belaka ya.
Ustaz-ustaz ni dengar marah dia. Tapi saya nak sebut, memang tujuannya supaya tidak dikenali, itu artinya jangan dizahirkan. Faham tak? Jangan dizahirkan. Ini yang jadi dipermain-mainkan orang tu. Faham tak makcik? Kami tak apa Ustaz. Tak, mana mau nyoba. Jangan main-main. Tu. Peranjat rupa. Baik. Jilbab itu semacam pakaian yang luas dan lebar yang mengelubungi seluruh badan perempuan. Yang ini ni pakaian orang Arab. Dia memang, dia kalau kita tengok, dia orang pakai pakaian tu, dalamnya ada pakaian lain, di luar tu dia pakai. Jadi memang nampak orang panggil apa? Istilahnya apa? Globos. Pakai tak istilah tu? Bukan globos, panggil apa? Gobos. Bukan globos, tak pakai ke rumah? Ke mak saya je pakai tu. Maknanya pakaian tu besar. Ya, jadi dia tujuan dia sarung supaya dia dalam keadaan biasa lah, kita sebut ni keadaan biasa, dia tidak menampakkan bentuk tubuh itu je. Ya, untuk cover. Pernah dulu zaman jahiliah, kaum wanita seringkali keluar dari rumah mereka dalam keadaan terdedah hingga terlihat bahagian daripada perhiasan-perhiasan diri mereka seperti dadanya, tengkuk, rambut, menggerbang. Lalu mereka diikuti oleh orang-orang jahat dan diganggu oleh lelaki sampah jalan. Sebab itu turun ayat yang mulia ini merintahkan wanita muslimah supaya mengelubungkan jilbabnya ke atas badannya sehingga tidak ternampak lagi perhiasan dirinya yang boleh menimbulkan fitnah itu. Maknanya, ibu-ibu sekalian, saya nak sebut satu sajalah dalam konteks ini. Kita tak percaya ke dengan ayat yang Allah Ta'ala turunkan? Boleh faham tak? Yang ini ni ayat Allah Ta'ala, Al-Quran. Ini bukan idea daripada manusia. Maknanya solusi daripada Allah Ta'ala, matlamatnya untuk manfaat manusia. Tanpa kita menolak, memang di luar sana ada banyak orang-orang yang sakit. Faham orang sakit? Bukan sakit terlantar tu. Ini orang yang jiwanya sakit. Orang yang jenis jiwanya sakit ni wujud, di mana-mana pun wujud. Sebab itu kalau kita pakaikan dekat tiang tu, skirt pun dia tengok. Berhenti dia, reverse balik. Pasal tiang tu dipakaikan skirt. Artinya nak beritahu memang ada, tetapi sekurang-kurangnya, kita panggil sekurang-kurangnya, kita meminimalkan risiko. Itu saja. Boleh faham tak ni? Tapi macam saya sebut tadi, dia mesti didatangkan sekali dalam pakej yang betul. Maknanya sesuai dengan matlamat pakaian itu untuk tidak menzahirkan diri, maka perbuatan, sikap, tindakan juga mesti seiring. Boleh faham tak makcik? Jangan pakainya niqab tapi tergedik-gedik dekat dalam media sosial. Apa makna daripada niqab tadi? Jangan pakainya purdah tapi pada masa yang sama pakai pakaian yang kainnya jenis apa nama dipanggil ni? Likra. Likra ni nipis ke tebal? Dan satu lagi yang nipis, chiffon. Macam-macam lah, saya pun tak tahulah ya. Ini orang perempuan, saya pun kain ni pun tak tahu, baju pun orang perempuan saya pilihkan, lantak dia lah kan. Kalau guni dia baginya saya pakai, gunilah saya pakai. Tapi orang perempuan dia tahulah. Maknanya kadang-kadang bagus dah pakai purdah, tujuan supaya dia tidak attract orang. Tetapi jauh lebih berat daripada attract muka itu dengan attract tubuh badan. Dia pakai pakaian yang mengikut bentuk tubuh, dia pakai pakaian yang nipis, sedangkan muka pun sebenarnya kalau dibuka pun orang tak attracted pun. Sekian dimaklumkan. Boleh faham tak ni? Tak, kadang-kadang come on lah, orang perempuan kena faham matlamat daripada aurat itu, menutup aurat tadi ya. Kalau tidak memang dia takkan dapat memperlihatkan keindahan daripada perintah Allah tadi. Tak boleh. Bukanlah maknanya kita tak boleh bercakap, tak.
Cakap tapi dengan sopan. Boleh kan? Itu saja. Tapi kalau bergurau tak tentu hala, pakaiannya muslimah, tapi berguraunya mabuk yang digurau tu, tak kenalah. Tak, saya sungguh, sebab saya sebelum mengajar susu orang masjid ni, saya dulu di sekolah. Di sekolah, kadang saya pun naik mabuk tengok. Risau gitu. Pasal maaf sebutlah sekolah tu maksud cikgu-cikgu ni banyak cikgu pencin. Tapi saya rasa cikgu-cikgu pun setuju. Kadang pertanding ke sekolah tu dah jadi macam pertandingan pakaian. Kan? Masing-masing nak menunjukkan pakaian dia. Jadi berarti kita tak memperlihatkan keindahan daripada perintah tadi. Itu masalah. Baik. Sambung lagi. Saya sebab ini perbincangan ni kita dah bincang dulu. Ini ialah dia macam satu conclusion lah, macam conclusion. Dengan itu juga mereka akan dipandang sebagai wanita-wanita yang bersih dirinya, tahu menjaga keimanannya sehingga mereka tiada lagi diganggu oleh orang-orang jahat lakunya dan munafik hatinya. Nampak tak? Sebab itu maaf sebutlah ibu-ibu sekalian ni. Sebab dia kena pergi kepada kepahaman. Pertama kepahaman. Yang of course pertama sekali iman. Yang kedua kepahaman. Maknanya kepahaman kenapa Allah perintahkan begitu kepada dia. Sebab tu bila yang berlaku di Mekah kan, dia berlaku di Mekah, doktor di Mekah ni jarang orang pakai pakaian merepek. Kita pun di Mekah pergi pasar raya pakai telekung, betul tak? Cuba dekat sini pergi Tesco pakai Tesco dah tak ada, apa nama, Lotus. Cuba pergi Lotus pakai telekung, kan? Security yang ada depan tu, makcik kanan kanan. Kita kanan ke mana pula? Rupanya dia tunjuk surau. Berarti kalau kita kata di sana pakaiannya, sebab tu saya kadang-kadang saya baca bila orang tunjuk dia punya screenshot tu, baca kita jadi geram. Geram kenapa? Maknanya dalam keadaan engkau begitu dekat dengan Kaabah, dalam keadaan tentulah pakaian, bila sambil nak pergi ke masjid, pakaiannya apa kak? Menutup aurat, bahkan pakai telekung. Orang perempuan sana tak ada bawa-bawa telekung dia. Ada yang bawa-bawa telekung? Tak ada, pakai terus kan? Cuba tengok kalau pergi ke masjid kat Mekah tu, mana ada bawa-bawa telekung? Alah, telekung tertinggal lah, ada? Mana maunya? Memang dia bawa telekung terus pergi ke masjid, pasal memang nak pergi solat. Jadi maknanya apa? Dia boleh sambil pakai telekung tu boleh kona ke lain. Berarti ketika tu dia tak ada kepahaman bahawa aurat itu untuk menjaga maruah dia. Soal saya banyak kali sebut, saya tadi pun saya bawa kereta ni, harap-harap rancangan ni tidak dilihat oleh polis lah ya. Bila lambat tadi laju jugalah bawa kan, tapi saya cabut kepiah. Bukan tujuan orang tak tahu tu ustaz, tapi saya tak nak orang lihat itu sebagai agama. Tapi jangan pula ibu-ibu cabut tudung pula kan, lain pula kona dia. Sebab dia berbeza, orang perempuan ni tudung dia jadi standardized, betul tak? Tapi orang lelaki kalau berkepiah ni, dia ada memberi makna tertentu. Kalau dia tidak ustaz, orang surau. Jarang orang yang tak sembahyang pakai kepiah, jarang sangat, jarang. Jadi maknanya saya nak sebut, kadang-kadang kita jangan sampai orang melihat kepada agama ni buruk. Saya sebut orang perempuan, kalau kita rasa, sebab saya ada sahabat-sahabat ramai, saya ada 4 ke 5 orang sahabat-sahabat yang jadi hakim mahkamah syariah. Dan dia sendiri, saya tanya dengan dia, entah orang macam mana kalau suami isteri kata begini, orang ni buat begini. Saya simple je Ustaz, saya tanya, sebenarnya sayang lagi ke tak sayang? Tak sayang, sayang tak sayang? Kalau seorang tak sayang, seorang sayang, saya suruh cerai je. Dah apa faedah lagi? Akhirnya akan menyebabkan ini yang berlaku. Sebab tu kak, makcik, kalau kita betul rasa tak nak,
Pergi pejabat agama elok-elok. Kita ada peluang macam-macam. Bukan mesti suami itu mesti aku ceraikan engkau. Tak mesti. Kita boleh pergi minta fasah. Kita boleh tebus talak pun boleh. Buat pergi tebus talak. Fasah mungkin nak kena sebab masalah-masalah tertentu. Itu nak kena dibuktikan. Kalau dia kasar, dia buat sesuatu yang dalam konteks memberikan mudarat pada kesihatan kita umpamanya, itu kena buktikan. Tapi tebus talak kita boleh. Saya dah tak sayang dah suami saya ni. Saya nyampah dah lelaki saya ni. Saya nak cerai, saya nak tebus talak. Mahkamah akan tentukan. Itu jauh lebih baik daripada kita mengarut pergi cari pula orang lelaki lain sebagai nak balas dendam. Okeylah, saya sebut bab ini dalam konteks dia selesai, tapi bagaimana pandangan kepada agama. Dan dalam hal ni dua doktor tadi ni sehinggakan orang mempersendakan Kaabah. Kena ingat, kalau engkau bertaubat daripada dosa tu saja, engkau kena taubat juga kerana mencemarkan agama tu. Orang golongan-golongan tertentu, liberal dan sebagainya, mereka mempermainkan. Saya baca sendiri. Jadi maknanya tak adalah apa-apa sangat Kaabah ni. Jadi tak adalah tanah suci sangat. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW sebut, sungguhnya Ibrahim AS memuliakan Makkah dan aku muliakan Madinah. Tiba-tiba kita buat pemain begitu. Ini kena ingat. Sebab itu saya kata, ibu-ibu sekalian, sama juga anak-anak kita kepesankanlah. Tapi itu memang tanda-tanda akhir zaman ni begitulah. Perceraian itu banyak berlaku. Mungkin faktornya ialah faktor dia panggil dunia tanpa sepadan. Bahkan ada di luar sana yang kempen pula. Alah, bercerai lagi baik, dia kata. Kadang-kadang ada orang masalah kecil yang boleh selesai, tapi oleh kerana tukang kempen ni kuat, maka akhirnya rumah tangga tu bercerai. Memang kita bercerai ni tak ada masalah sebab kita, tapi yang kita risau ialah implikasinya kepada anak-anak. Saya cikgu, tanyalah siapa-siapa yang cikgu, kebanyakan yang bermasalah di sekolah adalah hasil daripada atau kesan daripada penceraian. Jarang sangat kita nak jumpa anak-anak yang begini, mereka dapat, dipanggil apa istilahnya, kita kata terurus pendidikan mereka. Kebanyakannya bermasalah walau apapun keadaan lah. Ini masalah kita yang kita nak kena perhati. Sebab itu saya kata pakaian mesti didatangkan dengan sikap, tindakan dan perbuatan, bukan hanya pakaian semata-mata. Jelas makcik? Oh makcik, jadi bila pergi kenduri kahwin tu bertenang-tenang lah. Janganlah riuh sangat, tak tentu hala. Tapi janganlah masam no muka, kan? Masamnya muka apa? Bertudung kan? Kata dia, homeboy. Tidaklah begitu. Tetapi maksudnya jangan melampaui batas, kan? Dah berkaraoke pula di, rasa macam kenal je kak ni, macam duduk depan selalu kuliah contohlah, tapi bukan yang inilah kak ya. Sambung balik sikit lagi. Hari ni saya baca laju sikit. Sebab apa? Tajuk ni sebenarnya kita dah bincang. Dia lebih kurang dengan yang kita bincang sebelum ni, tapi kerana di buku ni kita bacalah semua. Yang nyatanya dari ayat tadi bahawa pentakwilan perintah ini ialah justru ada kebimbangan dari gangguan orang-orang yang jahat kepada kaum wanita yang beriman itu, atau menjadi tontonan percuma orang-orang yang buruk niatnya, dan bukanlah kerana ada kekhawatiran diri mereka sendiri atau tidak ada kepercayaan sebagaimana yang didakwakan oleh sesetengah orang. Sebab seorang wanita itu suka mendedahkan kecantikannya dan pakaiannya, ataupun wanita yang beraksi dalam perlangkahannya ataupun yang bergaya dalam bicaranya, semua itu akan menarik minat lelaki. Bukan saja pada ketika itu, malah akan diingatnya sampai ke bila-bila. Nampak tak? Boleh faham tak? Jadi maknanya saya sebut tadi, pakaiannya satu, tingkah lakunya satu, bercakap juga. Kadang-kadang bercakap ni mabuk orang tua tu.
Sebab di rumah bini dia bercakap daripada dapur je. Boleh imagine tak kalau bercakap daripada dapur macam mana? Faham tak? Tiba-tiba kita bercakap bukan main alai, berbisik-bisik, apa khabar Abang Haji? Tak pengsan orang tua tu. Allahumma salli. Jadi kena jagalah, kena jaga. Dan sungguh ni ibu-ibu, ya, saya bercakap ni pun sungguh-sungguh ni. Walaupun kita baca buku, tapi itu realiti hari ni, ya. Kerana percakapan lagi pula selalunya bila menggunakan voice ni bahaya. Zaman-zaman sekarang ni macam itu. Dulu susah. Voice ni nak kena bercakap dekat pondok telefon, orang belakang tunggu. Kan? Biasanya kalau kita nak pakai lama, yang nak cakap romantik-romantik ni, siap bagi orang lain jalan dulu kan. Nak pakai kan makcik? Jalan dulu. Tak apa. Tak apa makcik, saya lama. Ya. Dulu macam tu kan? Alah, buat-buat tak biasa pula. Siap meja tu kita tarik kat telefon kuning tu. Pasal nak cakap lama. Dulu saya sempatlah zaman telefon kuning tu. Kan telefon kuning dulu kan? Ingat tak? Tapi maknanya sekarang orang boleh bercakap di mana tempat. Sebab itu hati-hati. Ya, percakapan itu hati-hati. Faham tak ibu-ibu? Ya, lebih-lebih lagi di media sosial. Kadang-kadang saya to be honest lah, zaman sekarang ni banyak memang scam tu banyak. Kadang-kadang oleh kerana hati tu dah terpaut, walaupun kena scam tu redha je. Faham tak? Memang ditengok daripada dalam media sosial dengan luar macam ni tak sama. Media sosial dia boleh tukar-tukarkan. Kan? Saya tanya budak-budak ni dia pandai sikit. Bab TikTok ni saya memang kurang sikit. Dia kata, Ustaz boleh pilih Ustaz, nak gambar tu jadi apa dia panggil? Bukan air tu, ada satu lagi. Ni dia dalam TikTok tu punya features dia. Kita boleh nampak putih ke, boleh nampak terang ke, filter. Dia memang ada filter kan? Jadi ada filter. Jadi memang lain lah opah rupanya. Marah opah. Tak pasal aku je jadi mangsa. Kenapa kata dia? Tak. Itu realiti dia. Tapi bila benda tu dah selalu, akhirnya bila tengok betul-betul, bolehlah juga kata dia. Faham tak? Pasal hati tu dah dibunga-bungakan. Sebab itu saya kata hati-hati. Percakapan, boleh nak bercakap lah kalau benda tu baik, manfaat, bercakap. Tapi banyak akhirnya yang kita lihat bercakap dan akhirnya dia terpedaya dengan diri dia sendiri. Pasal bila orang dah mula like, sebab saya baru ni ada jumpa orang kan, dia dapat like, dia kata saya dapat like banyak Ustaz, kata dia. saya pasal jiwa saya tak ada ke situ. Jadi saya pun tak apa nak kisah sangat like tak like, lantak orang lah nak like ke tak like ke. Kan? Tapi rupanya memang ada orang dia suka bila kena like gitu Alah, masing-masing buat macam tak ada apa-apa pula, menyampah asyik. Dan sungguh memang orang suka bila banyak like Maksudnya bila dia apa-apa banyak like. Mungkin agaknya bila saya pun dah mabuk dah duduk kat TV kat radio ni, jadi tak ada like pun tak apa. Mungkin agak yang tak biasa ni bila kena like tu, wow, 5 like kata dia. 5 je. Pasal selalu 1 like. Hari tu 5. Jenuh dia fikir apa yang menyebabkan sampai 5 like. Sebab selalu 1 like dia sendiri yang like. Maknanya tak, saya pesankan ibu-ibu sekalian, walaupun saya nak sebut tu, walaupun kita dah berumur 50 lebih, 60, tetap juga kita kena hati-hati. Ini zaman fitnah. Boleh faham tak ni? Mudah-mudahanlah bila kita belajar bab ni adalah sikit kita punya sebagai apa dia panggil shield ni perisai. Jadilah dengan sebab kita belajar ni tambah faham kita. Tapi kadang-kadang pun kena ingat,
Kalau tidak kerana kita pun anak-anak kita sian dia orang. Tengok mak dia orang tu joget depan TikTok tu. Cucu tanya, nenek ke ni, kata dia. Mak tu nak jawab, anak kita nak menjawab ya ke tidak, ya ke tidak. Sebab cucu tanya, lain muka nenek, bu, kata dia. Dia tak tahu nenek pakai filter. Allahu Akbar. Bukan betul zaman sekarang. Saya habiskan tajuk ni sampai sebelah. Boleh seminit 2 je. Baik. Justru itu bakal menjadi tumpuan perhatian lelaki yang tidak bertanggungjawab sesuai apa yang difirmankan Allah Ta'ala Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Sadaqallahul azim. Janganlah mereka itu kaum wanita berlemah lembut dalam bicaranya, kelak akan timbul harapan pada orang-orang yang hatinya tersimpan penyakit. Itu yang kita sebut. Itu yang kita sebut. Jadi kadang-kadang bila terlampau kita bercakap tu, consider sangat, konon-konon nak sopan sangat, menyebabkan akhirnya orang yang penyakit hati ni, jadi dia berasa seolah-olah itu adalah satu attraction untuk dia. Tu. Justru itu Islam telah memperkeras dalam hal menutupi diri dan memperkemas pakaian buat wanita muslimah itu. Sebab lelaki ni, yalah memang lelaki kita tahu juga, kadang-kadang lelaki yang kaki mengayat juga kan. Tapi kadang orang perempuan tu bergantung pada dia. Kalau dia tahu maruah dia, jadi dia tak layan. Cuma impak itu tak sama. Impak itu tak sama. Lelaki kalau lemah lembut sangat pun mabuk juga orang. Kan? Kalau terlampau lemah dan lembut, mabuk juga. Keras sangat pun tak jadi juga. Tapi maksudnya dari segi impak tak sama. Tapi orang perempuan, bila dia terlampau lembut, terlampau mendayu-dayu, itu jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Cuba tuan-tuan tengok, ada tak orang perempuan menyanyi lagunya keras? Ada tak? Tak ada, semuanya lagu mendayu-dayu. Cuba orang perempuan nyanyi lagu keras, agak-agak diundi tak sebagai pemenang? Kan? Apa lagu ni? Wahai yang kau kasihi. Gitu kan. Saya rasa memang tak menang dia kan. Orang dengar ataupun dia menyanyikan tu dengan jerit. Tapi sampai sebab itu baru ni ketua penolong mufti wilayah. Saya rasa boleh diambil perhatian lah. Ustaz Dr. Syed Syarizan kan, penolong ketua mufti wilayah, dia tegur. Dia kata nampak dah keterlaluan. Sebab walaupun menyanyi nasyid, walaupun zikir tu di lagu-lagu, tapi orang perempuan dia bukan macam itu. Dia jadi mengarut dah. Cuba tengok komen-komen tu. Yang dilantunkan itu nasyid, yang dilantunkan itu zikir. Tapi komennya apa? Boleh faham tak ibu-ibu? Bukan tak boleh, tapi sebenarnya bukan untuk khalayak, untuk perempuan je lah. Sebab apa? Walaupun yang dilantunkan tu zikir. Sebab Allah Ta'ala sebut ni, untuk orang-orang, kita kena ingat, ada orang yang hatinya itu sakit. Memang dia itu sakit. Jadi, tak sesuai. Itu saya kata tadi, ditegur oleh, ketua penolong mufti wilayah, sahabat saya, Ustaz Dr. Syed Syarizan. Jadi benda-benda ni kena tengoklah, kena perhati. Allah Ta'ala berfirman, dan Islam tidak memberikan keringanan apapun kecuali sedikit daripadanya buat kaum wanita yang sudah tua, yang sudah tidak diingini lagi. Itu adalah excuse. Tapi yang itu pun susah juga kan, subjektif. Macam saya kata tadilah, kalau dah difilternya, saya rasa lain juga jadinya. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 60, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yadh'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina
wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Surah Al Azim. Dan wanita-wanita yang sudah putus haidnya, yang sudah tidak diharapkan dirinya lagi untuk dinikahi, maka tidak salahlah mereka melepaskan pakaiannya asalkan tidak mendedahkan perhiasan dirinya, tetapi jika ia menjaga diri itu lebih baik bagi diri mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kadang-kadang dekat kampung-kampung lah bila nenek-nenek ni dia rasa dah nenek-nenek sangat kan, habis basuh baju dia pergi sidai je gitu jadi apa yang dipakai dekat dalam bilik air tu selamba dia je. Memanglah nenek-nenek, tapi sebab itu Quran kata kalau dijaga lebih baik lah, jaga lebih baik. Perkataan qawaid dalam ayat tadi mengartikan wanita-wanita yang sudah putus haid, yang tidak boleh lagi melahirkan anak lagi. Tapi sebab ada juga zaman sekarang ni yang tua-tua 60, orang tengok macam 40. Betul tak opah? Opah kelihatan berapa? 30. Allah maksud tak mau apa ni gua dengan opah tak apa, bukan dengan akak-akak dengan opah. Dan dikata sehingga dirinya pun tidak mengingini berkahwin lagi dan tidak menyimpan nafsu apapun pada lelaki, maka inilah yang Allah telah berikan keringanan pada mereka dan tidak memberatkan diri mereka dengan memastikan mereka mengelubungi terus menutupi dirinya dengan pakaian tertutup dari luar seperti kelubung, baju panjang menutupi semua badan, baju aba'ah, tarhah dan sebagainya. Ini jenis-jenis baju orang Arab lah. Tapi Al-Quran telah mengikat keringanan ini dengan syaratnya tidak berniat hendak mendedahkan perhiasan dirinya, yakni tidak meninggalkan pakaian tutup itu kerana ada niat hendak mendedahkan. Maksudnya dia memang sengaja berhias lah. Dia tahu dah dia 65 kata dia, pakai skirt dia alah 65, tak boleh lah. Itu memang niat untuk nak mendedahkan, yakni tidak meninggalkan pakaian tutup tadi kerana niat hendak mendedahkan dirinya. Justru keringanan ini diberikan pada mereka kerana adanya keperluan supaya tidak lagi menyusahkan dirinya. Ialah kadang-kadang nenek-nenek ni serkup pun kat belakang tinggal. Dia sungguh dia serkup tu berjalan sendiri. So iya, saya kadang bawa jemaah kalau tahu tengok ada nenek-nenek yang ikut, saya bagi tahu dengan jemaah perempuan, kak akak kena tolong tengok sikit acik ni serkup dia selalu jalan sendiri. Dia pakai telekom, serkup dah kat belakang sini. Kata makcik serkup punya mana, dia mencari. Saya kata kak tolong kak betulkan acik. Kata cik, lain kali pergi ke Mekah belilah serkup baru yang ketat sikit. Dia ini serkup dah longgar dah Ustaz. Memanglah tahu. Makcik-makcik ni dah nenek-nenek ni dia bukan kira serkup tu asal itu mujuk, kadang siap getah kiri kanan dekat ni. Serkup ni berapa ringgit? Sungguh saya tak biasa beli. RM10. Sebab saya tak faham kenapa orang perempuan beli serkup. Dia punya pilih tu bukan main beria sangat. Apa yang dia cari kat serkup tu sama aja semuanya. Agaknya ada macam-macam bentuk agaknya kot serkup tu Jadi saya kata bab itu saya bagi je lah pada orang perempuan, saya belilah kan. Tapi maksudnya kadang-kadang orang nenek-nenek yang macam ni itu consider sikit lah, consider sikit pasal dia pun halai nak berias sangat Ustaz tu, serkup ni pakai je lah apa yang ada. Itu consider lah, boleh faham tak? Pasal dia terkeluar-keluar rambut pun memang berbelang-belang kan, banyak putih daripada hitam. Jadi itu yang kita sebut tadi consider. Boleh faham tak Oh makcik, faham ke tidak? Tu Meskipun ada keringanan ini, namun yang afdal atau yang lebih utama, mereka terus memilih jalan membersihkan diri daripada tuduhan untuk mendapatkan kesempurnaan diri dan terjauh daripada syubhah sesuai dengan maksud ayat tadi, iaitu jika mereka menjaga dirinya adalah lebih baik daripada lebih baik bagi diri mereka. Jadi maknanya supaya sebenarnya ringkas bukan ringkas, kesimpulannya matlamat untuk nak menjaga maruah orang perempuan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada hari ini yang Allah Ta'ala berikan, dorongkan untuk sentiasa menjaga maruah diri. Saya sebut dah tadi, saya banyak kali saya tekankan makcik-makcik semua,
gambar-gambar kita ni ialah ini memang zaman bergambar, nak makan bergambar, semua bergambar lah sebenarnya, selangkah dah macam ayat dah kita, selangkah Al-Fatihah macam itulah, selangkah bergambar, lepas berdua bertiga, lepas bertiga bersatu, satu seorang I seorang, lepas tu berdua dengan you tukar you sini I sana. Dia punya complicated. Kadang saya tanya, gambar ni buat benda dulu padan lah juga, kita cuci, ada albumnya, ini mana gambarnya? Nengok pun tidak sebenarnya. Tapi dah macam itu punya zaman. Cuma saya kata hati-hati, jangan kita letakkan di tempat-tempat yang tak sesuai. Jaga maruah kita. Tak apalah, bergambarlah nak buat macam mana. Kalau orang bergambarkan, apa guna faedah iPhone 14 saat makcik beli ni? iPhone 14 tu untuk bergambar lah, untuk benda lagi. Jadi simpan, tak perlu kita nak bagi pada orang, tak, dalam keluarga tak ada masalah, hantar, itu tak ada masalah, mudah-mudahan dapat menghubungkan keluarga kita. Tapi yang tak bagus ni bila dia hantar keluar, itu tak kena. Dan kita pun sama juga ni, makcik-makcik yang ada ni, kadang-kadang anak kita menghantar gambar cucu dia. Jadi kita dah tahu gambar cucu dia pula cucu kita kan, cucu kita tu baby lagi. Kadang-kadang keadaan anak kita tu tak sesuai untuk orang lain tengok. Jadi hati-hati, jangan buka tertengah orang, tak sesuai begitu. Itu kena tengok juga. Kadang-kadang adik-beradik, pesan kalau anak-anak kita, kadang gambar dalam keluarga kan, kakak dengan tu gambar ke, adik dengan tu gambar, tak apalah dalam keluarga. Tapi dia muka depan kawan-kawan, itu tak kena. Itu nak kena jaga. InsyaAllah. Jadi ibu-ibu sekalian, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita bersama, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jumpa lagi pada bulan depan. Nampak tahun ni kita progres kita kuliah setiap bulan berjaya lah Saya memang sekarang ni saya dah aturkan saya punya perjalanan ke Mekah ni ada tarikh tertentu je, tapi berjalan terus. Hari ni pun ada jemaah yang terbang, tapi ada ustaz-ustaz saya lah, lagipun dah bertenang dah Mekah ni. Dia 3 tahun, insya-Allah 3 tahun lagi naiklah lagi agak naik kan. Mana ada yang turun, sama juga haji, tunggulah tak percaya, mesti naik. Don't worry don't worry. Ke depan, sebab lagi banyak facilities. Tuan-tuan kena ingat, ibu kena ingat, 3 tahun lagi mungkin MRT siap, dan 3 tahun lagi kemungkinan semua hotel akan jadi 5 star. Sekarang kita boleh curi lagi, tak nak yang mahal, pergi yang murah. Yang ke depan, we have no choice. Hotel 5 star semua. Sekarang ni belah-belah yang dulu hotel murah semua dah rubuh dah hampir separuh. Dah hampir separuh. Yang belakang daripada clock tower tu dah separuh siap. Saya tengok baru ni, saya pergi, separuh dah siap. Jadi maknanya kalau 3 tahun ke depan lagi, siap penuh sana, semua hotel-hotel yang buruk tu semua dah tak ada dah. Walaupun jarak dia lebih kurang dalam 700 meter, tetapi 5 star. Bila 5 star kita keluar duit, nampak star lah kan? Sebab itu saya kata, kalau ada duit nak pergi, sementara ada, pergilah, tak payah tangguh-tangguh dah ke depan. Sebab itu realiti dia. Dia nak negara dia maju. Nak buat macam mana? Dia nak negara dia maju. Bila maju, tak ada benda yang percuma, mesti semua berbayar. Dan kehidupan semakin tinggi di sana. Bila kadar kehidupan semakin tinggi, kos semakin tinggi. Itu realiti yang berlaku. Itu kena faham. Jadi standard lah tu. Itu standard lah tu. Melainkan kita kekal. Kalau nak murah, jom kita ke Aceh. InsyaAllah, saya terlanjur tu saya sebut, siapa yang nak ikut 29 hari bulan ni. Tapi cuti sekolah ni ada tambah sikit lah 200. Asia pandai dia, boleh cuti sekolah naik tinggi dia, melampau betul. Geram saya. Tapi insya-Allah lah, semalam saya ceramah di Subang semalam, ada seorang datuk ni dia ikut. Jadi dia dah pergi macam-macam. Dia kata bila dia pergi ke Aceh, dia setuju dengan saya bahawa pergi ke Aceh ni, kalau nak shopping-shopping saja salah tempat, pergi makan-makan pun salah tempat, tapi jalan-jalan saja pun salah tempat. Dia mesti pergi dengan pengisian. Dan insya-Allah saya sedang build up untuk modul penuh, termasuk untuk anak-anak. Nanti kita akan buat program motivasi anak-anak di sana, supaya anak-anak kita tengok bagaimana
setelah Allah Ta'ala jatuhkan, macam mana mereka boleh bangun balik supaya jadi motivasi untuk anak-anak. Ya, jadi kita akan buat program di sana, semua 100% di sana, pengisiannya di sana untuk anak-anak. Saya jangka paling awal kita boleh start pada mungkin anak-anak kita yang SPM habis. Itu mungkin anak-anak, tapi mak bapak nak ikut pun boleh. Ya, tapi kita nak fokus tu untuk anak-anak. Dia macam, dipanggil macam apa? Macam program motivasi cuti sekolah lah, tapi kita buat di sana. Sebab di sini ni tak ada benda dia nampak. Biar di sana dia nampak sendiri bagaimana orang yang satu ketika dulu dia hampir rasa kehidupan dah tak ada dah, tapi bagaimana dia boleh bangun balik. Ya, itu. Ya, dan alhamdulillah saya di sana baru ni sempat jumpa pula dengan Ketua DUN. Dia jemput, ajak pergi ke pejabat dia. Ya, Ketua DUN ni kira macam ahli majlis bandar dia lah. Dia kat sana dia ada bandar, ada gubernur. Jadi dia kata tak pusat, nanti ke depan datang ke pejabat saya. Sebab dia tengok saya datang setiap bulan, dan saya setiap bulan datang sana ada kuliah di masjid di Aceh. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, saya nampak bagus satu ibu-ibu sekalian kalau nak pergi. Tapi kalau nak pergi jalan-jalan saja buang duit, itu je saya bagi tahu. Tapi kalau pergi ada pengisian, insya-Allah kita dapat. Ya. Jadi 29 ni kalau siapa yang nak ikut masih ada lagi ruang. Ya, 29/8 cuti sekolah. Ya. Boleh dapat maklumat di belakang sana lah. Dan saya rasa pejabat saya ada bawa kurma ajwa. Siapa yang nak dapatkan boleh ambil. Kalau siapa yang nak bayar kendian, bagi tahu dengan dia, makcik nak bayar kendian 4 bulan lagi. Ya. Boleh ada di belakang sana. Dan satu lagi, ibu-ibu saya nak wawarkan, hari ni ustaz saya dah tolak dah pagi tadi, dia duduk sebulan. Kalau siapa yang teringin nak buatkan badal umrah untuk mak ayah dia yang dah meninggal lah, ya, kita buka, ada slot untuk sepanjang sebulan 8 ni, sebab dia duduk sebulan di sana. RM450 ni untuk satu umrah, dan kita bagi sekali dengan wakaf Quran, sekali kita bagi dengan bagi makan. Nanti kita buat program untuk bagi makan atas nama arwah tadi, dan juga ada apa nama ni, bacaan Al-Quran kita akan buat, minta ustaz tu buatlah untuk arwah, sebab dia duduk sebulan tak ada buat benda. Ya, dia nak ulang alik tiket mahal, jadi saya dudukkan jadi sebulan sana, duduk dan diam, sebab kita ada rumah sewa sana. Ya, jadi kalau siapa yang nak untuk buat untuk mak ayah dia, jauh beza dengan kita pergi sendiri kena tunggu 10,000. Ya, ini bukan saya bagi pada pekerja-pekerja kedai makan sana macam badal haji tu, tak, bawa tenang. Ini memang saya punya pegawai sendiri yang buat. Okey, kalau siapa yang nak, kita buka untuk bulan 8 ni. Maklumat boleh dapat kat belakang sana untuk nak berhubung, insya-Allah. Okey, sekadar tu dulu ibu-ibu. Terima kasih. Jumpa lagi pada bulan depan. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.